Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesihatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesungguhan semangat untuk kita sama-sama hadir ke surau ini untuk salat berjamaah. Lagi-lagilah sekarang alhamdulillah kita masuk kepada 10 terakhir ataupun kita melepasi separuh Ramadan, iaitulah bulan yang mulia ini, bulan yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunggu-tunggu oleh para sahabat Nabi, oleh orang saleh. Kerana apa? Kerana Allah berkata pada hadis kursi, Allah berkata kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Mafhumnya, kullu hasanatin, setiap satu pahala Allah Ta'ala akan gandakan kepada 10 kali ganda pahala. Maksudnya, orang Islam apabila dia buat satu pahala, paling kurang Allah akan memberikannya adalah 10 kali ganda pahala. Illa siyam, tak. Sampai 10 kali ganda pahala, digandakan lagi ila 700 dhi'fin. Digandakan lagi sampai 700 kali ganda pahala. Illa siyam, kecuali puasa. Allah kata kecuali puasa, kerana puasa itu aku sahaja mengetahui betapa besar ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, melebihi ratus-ratus. Sebab itu tuan-tuan, kita orang Islam, orang yang bijak dan juga berakal, maka pasti dia akan gunakan bulan Ramadan ini dengan perkara kebaikan. Kita tuan-tuan, alhamdulillah, kita Allah Ta'ala beri kita kenikmatan yang sangat banyak. Allah Ta'ala memberikan kita kesenangan hidup. Kita bulan puasa inilah bulan untuk kita menggandakan segala pahala. Lebih-lebih lagi sekarang kita sudah masuk separuh akhir Ramadan. Dan bila kita sudah masuk separuh akhir Ramadan, kena sentiasa ingat, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Maksudnya, sungguh rugi, sungguh jauh dengan kebaikan orang yang masuk pada bulan Ramadan walam yughfar lah, tapi tak diampunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongannya Allah kata akan wujud golongan berdiri. Juga dalam Quran juga Allah berkata, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maksudnya, wahai Muhammad, adakah engkau hendak aku khabarkan kepada engkau akhsarina a'mala? Mereka yang rugi dengan amalan, amalan mereka sangat banyak, tapi mereka semua zero, tak ada sebarang pahala mereka. Siapakah mereka? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itulah golongan yang tersesat pegangan mereka dekat dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan mereka sangka mereka membuat amal kebaikan yang sangat banyak. Bila Allah kata begitu dalam Quran, dan juga Nabi juga berkata, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Nabi kata betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, mereka langsung tidak mendapat sebarang pahala puasa, illal ju' wal 'atash, melainkan mereka hanya mendapat lapar dan haus sahaja. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka beramal ibadah. Mereka puasa, mereka salat, tapi mereka tak pernah belajar langsung hukum hakam tentang puasa. Tak pernah belajar langsung tentang hukum hakam tentang salat.
Dan sekarang ini kita masuk kepada nuzul Quran. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuzul Quran terjatuh pada 17 Ramadan. Pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, iaitulah hari diturunkan padanya Al-Quran. Iaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil Quran keseluruhannya yang termaktub di Lauh Mahfuz. Allah perintahkan Jibril untuk membawa keseluruhan Quran ke langit pertama di sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah, dan Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut peristiwa-peristiwa. Yang penting ia bukan karangan Jibril, bukan karangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita orang Islam, kita wajib intikad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bukan berfirman dalam bahasa Arab, bukan berfirman dalam bahasa selain Arab, bahasa Yahudi, Nasrani, tidak. Apabila kita buka Quran, yang bahasa Arab itu adalah ibarat daripada sifat kalam Allah yang azali abadi. Bila kita buka Quran itu bahasa Arab, ya betul bahasa Arab, tapi bukan Allah berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, qul huwallahu ahad." Tidak. Itu dengan mulut, itu dengan suara, dengan bahasa. Sedangkan suara ada permulaan, ada penamat. Bahasa ada permulaan, ada penamat. Huruf ada permulaan dan juga ada penamat. Allah Ta'ala mustahil baginya permulaan, mustahil baginya penamat. Semua sifat 20 Allah dan selebihnya, semua sifat-sifat 20 Allah adalah sifat azali abadi, bukan ada permulaan, bukan ada penamat. Maka jangan ada di kalangan kita yang faham bahawasanya Allah berkata dengan mulut, dengan suara, dengan bahasa. Tidak. Kerana bahasa, mulut, suara itu adalah makhluk. Bila kita sudah faham demikian, kita fahamlah pada ayat Quran, "Qul innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Maksudnya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki sesuatu, kun fayakun. Bukan bererti Allah setiap kali Allah mencipta, Allah kata kun fayakun. Tidak. Kun itu bahasa Arab, dimulakan dengan kaf, diakhiri dengan nun. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam sesaat berapa banyak makhluk yang Allah ciptakan, sangat banyak, tak terkira banyaknya. Pergerakan kita ciptaan Allah, pergerakan burung, pergerakan ombak di pantai, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahillah Allah pada sesaat itu Allah kata pun. Tidak. Sebab itu untuk faham Quran, untuk tadabbur Quran, bukan boleh dibuat seperti mana orang pada zaman sekarang. Mereka buka Quran, mereka baca, faham sendiri tanpa berguru. Ini sangat bahaya. Untuk kita mendapatkan pahala besar pada membaca Al-Quran, yang mana Allah kata pada hadis Nabi kata, setiap satu huruf, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka ia akan mendapat 10 kali ganda pahala. Satu huruf bersamaan 10 kali ganda pahala. Nabi kata, aku tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Bahkan alif 10 huruf, lam 10 huruf, mim 10 huruf. Maka kalau alif lam mim itu sahaja telah menyamai 30 kali ganda pahala, apatah lagi kalau kita membaca keseluruhan satu muka surat, 2 muka surat, apatah lagi kalau kita membacanya pada bulan puasa ini, apatah lagi kalau kita membacanya pada malam Al-Qadar. Tuan-tuan sekalian, kita sekarang masih sihat, kita sekarang masih mampu untuk hadir ke surau, maka hadirlah ke surau untuk solat berjamaah, untuk mendengar pengajian ilmu-ilmu agama. Lagi-lagilah kita jangan sampai di kalangan kita belum settle ilmu fardu ain. Kerana ilmu inilah yang kita semua akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak. Kita semua jangan sangka kita semua banyak amal ibadah. Kita semua jangan sangka kita semua dah umur 50 tahun. Berarti 50 tahun umur kita full time beribadah kepada Allah. Tidak, tuan-tuan.
Janganlah kita terpedaya dengan umur kita yang banyak berarti amal kita sangat banyak. Tidak. Kena sentiasa ingat umur banyak berarti dosa sangat banyak, amal sangat sedikit. Dan ingat juga tuan-tuan, kalau kita sekarang berumur 60 tahun, bayangkan, kalau umur aku sekarang 60 tahun, bukanlah kesemua 60 tahun itu aku menghabiskan full time mentaati Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam. Tidak. Kalau umur kita 60 tahun, kita kena ingat sentiasa bahawasanya separuh daripada 60 tu telah kita habiskan untuk zaman, untuk waktu kita tidur malam. Betul tak? Sehari kan dibagi dua. Siang kita berjaga, malam kita tidur. Maka 60 tahun umur kita, tolak separuh untuk tolak tidur malam. Berapa yang tinggal? Yang tinggal 30 tahun sehari, tuan-tuan. Dan 30 tahun yang berbaki ini, kalau kita sentiasa fikir, adakah 30 tahun yang berbaki ini memang full time mentaati Allah kita? Tidak. 30 tahun yang berbaki ini separuh daripadanya lagi. Separuh daripadanya telah kita habiskan untuk zaman kita kanak-kanak. Umur kita setahun, sampai umur kita balik lebih kurang 15 tahun. Berapa tinggal? 30 tolak waktu kita zaman kanak-kanak 15 tahun, tinggal 15 tahun saja. 15 tahun yang berbaki ini bukan berarti kita full time beribadah kepada Allah siang malam, tidak. 15 tahun yang berbaki ini telah tolak kita tidur malam zaman kanak-kanak. 15 tahun ini bukan kita membuat full time beribadah kepada Allah. Bahkan kalau kita kaji sama-sama tuan-tuan, 15 tahun ini banyak kita gunakan untuk menonton TV, jalan-jalan cari makan, sembang sana, main game, menonton handphone dan selainnya. Apa? Maka berapakah umur kita yang tinggal untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Kalau baki pun yang tinggal setelah kita tolak zaman kita atau waktu kita gunakan pada sia-sia. Baki yang ada sedikit tersebut, kalaupun kita menggunakan full time mentaati Allah, adakah semua ibadah yang kita buat dengan khusyuk? Tidak. Kita buat dengan ikhlas? Tidak. Kalau kita kaji sama-sama banyak amal ibadah, solat kita sama ada fardu ke solat sunat ke solat tarawih ke, kita buat dengan tanpa khusyuk kan. Kadang-kadang kita fikir, hari ni kita ada mau rehat apa ya, aku lapar. Kan? Hari ni ada cerita apa, aku nak tengok sekejap lagi tengah malam. Maka kalau kita lihat banyak amal ibadah kita masuk ibadahnya riak, tidak khusyuk. Sebab itu Allah Ta'ala memberikan bulan Ramadan, bulan yang digandakan segala pahala-pahala. Lagi-lagi lah sekarang ini kita sudah masuk separuh akhir Ramadan. Sekarang kita alhamdulillah hadir ke surau ini pada malam ini. Hendaklah setiap orang di kalangan kita untuk sentiasa istiqamah sampailah ke akhir Ramadan ataupun selepas Ramadan. Mudah-mudahan bila kita istiqamah hadir ke surau pada akhir-akhir Ramadan ini, mudah-mudahan kita berjumpa dengan malam Al-Qadar. Mudah-mudahan segala salat tarawih ataupun salat qiyam Ramadan ataupun bacaan Quran kita terserempak dengan malam Al-Qadar. Walaupun kita tak nampak malam Al-Qadar macam mana, kita pasti mendapat fadilat malam Al-Qadar. Cuma tidak sama dengan fadilat orang yang betul-betul nampak malaikat turun. Orang yang betul-betul nampak ada cahaya yang terang menerangi langit. Tidak sama. Yang tu lagi besar ganjarannya. Ada pun orang yang salat dapat juga ganjaran, tapi kurang sedikit lah. Kurang sedikit. Barangkali ada yang kata dia dakwa. Aku sudah nampak lah malam tadi, malam Al-Qadar. Sebab aku nampak waktu pukul jam 2 pagi, aku tengok dekat bila aku tuang air dalam cerik, air beku. Air tak turun. Malam Al-Qadar kot. Ini ramai orang dia sangkaan silap. Iaitu kita nak tahu malam Al-Qadar, kita kena belajar bagaimanakah cara melihat malam Al-Qadar. Antaranya kita akan nampak malaikat turun daripada langit. Antaranya kita akan nampak langit sangat terang pada malam itu. Antaranya sebahagian orang akan nampak sujud pokok-pokok pohon sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ada di kalangan kita yang
berpikir Allah Ta'ala mendiami langit. Tidak. Langit adalah tempat bagi malaikat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan mendiami langit. Allah Ta'ala bukan bertempat di atas arasy, bukan duduk bersila, bukan bersemayam. Ini kita kena pegang sampai kita meninggal dunia. Kita kena pegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Inilah yang disebut oleh Sultan Selangor kita pada zaman dahulu di Selangor. Dia bukan sebarang sultan, dia juga seorang alim besar pada zaman dahulu. Sultan Selangor kita yang bernama Sultan Alauddin Sulaiman Shah, dia berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan jisim besar, bukan berpihak di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di hadapan, bukan di belakang. Sultan kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan bertempat, bukan berarah, bukan berada di suatu arah, bukan di semua arah, bukan lalu ke atas di masa. Ini yang paling penting. Orang yang kenal Allah, walaupun dia meninggal, walaupun dosa sangat banyak, kalaupun dia kena azab, azab tersebut bukanlah azab selamanya. Saya ulang balik. Orang yang mati ada dua keadaan. Sama ada mati kafir ataupun mati Islam. Mati kafir, confirm ke neraka sampai bila-bila tak akan pernah keluar. Allah kata apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah kata, mafhumnya, sesungguhnya Allah tak akan pernah mengampuni orang yang mati kafir. Mati kafir, confirm ke neraka sampai bila-bila. Contoh, orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu patung besar, berhala besar, tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mengatakan Allah Ta'ala itu beranggota badan, ada mata, ada telinga, orang begitu tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bukan baginya anggota, bukan baginya jisim, bukan duduk bersila, bukan bersemayam. Bahkan Allah, segala apa yang tergambar di fikiran kita, Allah langsung tak sama dengan apa yang kita gambarkan. Jadi orang mati kafir, confirm ke neraka, tak akan pernah keluar sampai bila-bila. Allah kata khalidina fiha abada. Adapun orang mati Islam, ada dua keadaan. Sama ada dia mati Islam dalam keadaan dia bertakwa kepada Allah, orang saleh, confirm ke syurga, tak ada sebarang azab. Saya ulang balik. Orang Islam mati ada dua keadaan. Pertama, orang Islam mati dalam keadaan dia saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, confirm ke syurga tanpa sebarang azab. Yang kedua, orang Islam mati dalam keadaan berdosa besar. Orang Islam yang mati dalam keadaan dosa besar juga ada dua keadaan. Satu, sebahagian orang Islam yang mati dalam keadaan berdosa besar, sebahagian mereka juga akan diampunkan oleh Allah. Apakah buktinya? Allah kata, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksudnya, Allah akan ampunkan orang yang mati selain kafir bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maknanya, orang yang mati selain kafir, iaitu mati Islam, walaupun dia berdosa besar, sebahagian mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita faham begitu, jangan kita kata, oh Ustaz, kalau sebahagian dosa besar, kalau sebahagian pelaku dosa besar itu diampunkan oleh Allah, terus ke syurga, berarti bolehlah aku buat dosa, berzina, mencuri, minum arak. Tidak. Memang Allah akan ampunkan sebahagian pelaku dosa besar, tapi kita bukan tahu siapakah yang Allah akan ampunkan. Allahu a'lam. Okey. Jadi pelaku dosa besar yang pertama sekali adalah mereka yang tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka akan mereka yang diampunkan oleh Allah terus masuk ke dalam syurga. Yang kedua, orang Islam yang mati berdosa besar, yang kedua ni takkan diampunkan oleh Allah dengan maksud mereka akan kena azab sementara dekat neraka. Kenapa sementara? Bukan selamanya. Sebab yang selamanya kena azab adalah orang kafir sahaja. Ada pun orang Islam yang mati berdosa besar, kalaupun kena azab, azab itu bukan untuk selamanya, bahkan untuk sementara sahaja. Kenapa? Sebab dia mati Islam. Apakah bukti sementara sahaja? Nabi SAW berkata, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman.
Nabi kata akan keluar daripada api neraka orang yang i'tiqad la ilaha illallah, iaitu i'tiqad Islam, dan pada hatinya ada iman sebesar darah. Sebab itu tuan-tuan, kena jaga akidah. Barang siapa akidah salah, walaupun dia qiyamul lail, walaupun dia solat malam, solat itu, solat ini, dia berpuasa sunat, tapi dia tidak mengenal Allah, dia sangka Allah itu berhala besar, dia sangka Allah Ta'ala itu beranggota badan. Orang begini tidak mengenal Allah, dia bukan sembah Allah, pasti ke neraka sampai bila-bila. Ada pun orang yang mengenal Allah, dia jaga akidahnya, walaupun dosa besar, mati sebelum taubat, kalaupun kena azab, azab itu bukan untuk selamanya, tapi untuk sementara sahaja. Tuan-tuan sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan dibagi masa sejam. Ambil dah masa Aduh, tak apalah, lain kali insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sekarang ini kita kena sentiasa merebut kebaikan. Ingat, umur umat Muhammad ni tak lama. Kita ni, ingat, kalau umur kita sekarang 40 tahun, 50 tahun, kena ingat barang siapa 50 tahun, fikir sentiasa, aku ada masa 20 tahun sahaja lagi untuk beramal salih. Lepas tu, rehatlah kamu. Ingat, umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai ke 70 tahun. Nabi kata, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun man yazid. Nabi kata, umur umatku antara 60 sampai ke 70 tahun dan sangat sedikit orang melepasi 70. Siapa yang lepas 70, alhamdulillah, besar berkat umurnya. Dan biasanya yang lepas 70, dia sudah lemah, sudah sakit, sudah stroke, sakit lutut, tak mampu untuk hadir ke masjid ini, ke surau ini, kan? Jadi kena ingat, kita ada masa sampai umur 70 tahun sahaja. Lepas tu, kita rehat. Sama ada rehat dalam keadaan kena azab, ataupun rehat dekat kubur dalam keadaan bernikmat-nikmat. Orang yang berakal dan juga bijak, pasti dia akan gunakan sisa-sisa umurnya kepada perkara-perkara ketaatan. Dan kita kena ingat, kena dahulukan benda wajib dahulu, baru kita utamakan benda sunat. Siapa yang utamakan benda sunat sahaja, benda wajib diabaikan, maka dia tertipu. Ingat, kita pada hari kiamat kelak, kita takkan dipersoalkan kenapa tak buat benda-benda sunat. Kita semua akan dipersoalkan akan tentang perkara-perkara wajib. Jadi kalau kita sudah settle benda-benda wajib, barulah kita bersungguh-sungguh buat benda sunat. Faham? Jadi tuan-tuan, malam ini insya-Allah kita sentiasa beramal ibadah, sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighfar kita dengan panjang, pendekkan dengan berkata Rabbi firli, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Dan hendaklah kita bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, kerana Rasulullah telah beri kita clue. Rasulullah telah beri kita clue untuk kita bersungguh-sungguh iktikaf di masjid di surau untuk mencari malam Al-Qadar. Kadang-kadang malam pertama, malam 21 penuh surau. Malam kedua kosong surau. Malam ke-23 penuh surau. Sebab apa? Sebab ada hadis juga mengatakan carilah pada malam-malam yang ganjil. Maka tak kisahlah 10 terakhir ke malam ganjil ke, maka Allah Ta'ala sembunyikan malam Al-Qadar agar kita sentiasa istiqamah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan last sekali tuan sekali, kalaulah Allah Ta'ala itu mensahihkan bila malam Al-Qadar, maka nescaya orang akan bersungguh-sungguh pada malam itu sahaja. Malam lain penuh buat dosa. Dan saya kita akan nampak Pak Haji ni bila kita tanya dia, Pak Haji, asal tak pergi ke surau? Masjid dengan ceramah ke apa ke? Saya dah dapat malam Al-Qadar dah. Tak perlu datang masjid dah. Tidak. Allah sembunyikan malam Al-Qadar agar kita sentiasa istiqamah mentaati Allah, sentiasa istiqamah untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan asma kita hadir pada malam ini dengan bersungguh-sungguh hadir
Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga tanpa sebarang azab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma najjina min 'adzabil qabr. Allahumma najjina min 'adzabi yaumil qiyamah. اللهم ارزقنا رؤية ليلة القدر. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.